Hi guys, welcome back to Bergadget. Ini adalah Infinix Note 12 G96. Brand Infinix ni adalah satu brand yang jarang kita dengar untuk market Malaysia. Tapi sekarang ni, Infinix ni dia dah meluas untuk pasaran Malaysia. Dan jangan confuse sebab Note 12 ni dia banyak dia punya model dia. Nama dia sama je, Infinix Note 12, tapi spesifikasi dia berbeza. Yang paling rendah ialah Infinix Note 12 G88. Lepas tu yang ini Infinix Note 12 G96. Yang paling tinggi ialah Infinix Note 12 VIP kalau tak silap lah. Tapi yang tu aku rasa tak masuk Malaysia pun sebab dekat Infinix Malaysia punya Facebook dia tak bagi tahu pun yang VIP tu masuk dekat market Malaysia. Tapi yang VIP tu dia gunakan chipset yang sama je dengan yang ini. Dia menggunakan MediaTek Dimensity G96 dan yang bezakan dia ialah yang itu kamera dia besar sikit 108 megapiksel dan pengecasan dia lah 120 watt. Cuma yang ini ialah 33 watt saja. Tapi bagi aku ini pun dah cukup berbaloi lah dengan harga jualan dia. Untuk harga jualan dia ialah RM769 Malaysia. Tapi pada tahun ni, pada tahun 2022, untuk range smartphone bawah RM800, ini antara yang terbaik lah yang korang boleh dapat. Baiklah, jom kita mulakan dengan design dia yang pada sisi lain dia nampak biasa, tapi pada sisi lain dia nampak premium disebabkan harga jualan dia. So, kalau tengok dia punya design ni, cantik, ada corak-corak yang nice, tak nampak boring lah dekat dia punya design ni. Lepas tu dia ada 3 warna. Yang tengah kita review ni ialah Force Black, lepas tu dia ada Snowfall dan juga Sapphire Blue. Dan phone ni sangat ringan, 185 gram sahaja. Agak pelik sebab saiz bateri dia besar gila, 5000 mAh, tapi dia boleh buat smartphone yang nipis dan juga ringan macam ni. Aku sukalah untuk design dia ni. Cantik, boxy, lepas tu ringan. Kalau tengok dekat bahagian kanan ni, dia ada fingerprint scanner yang merangkap sekali dengan power button. Dia punya fingerprint scanner ni pun cukup laju dan accurate. Lepas tu ada volume rocker, bahagian atas kosong je. Bahagian kiri ada SIM slot yang menyokong 2 SIM card dan 1 SD card. Lepas tu bahagian bawah ada lubang earphone, mikrofon, port charging jenis Type-C dan juga speaker. Beralih ke bahagian depan, kita akan nampak skrin yang cantik iaitu skrin AMOLED dekat smartphone bawah RM800. Skrin dia agak besar, 6.7 inci. Lepas tu dia punya resolusi Full HD+. Cuma dekat skrin dia ni, dia tak menyokong 90Hz refresh rate. Dia hanya 60Hz refresh rate. But still okay untuk smartphone bawah RM800. Dia dah bagi kita skrin AMOLED. Kalau korang selalu ikut tag semasa ni, ada je brand-brand lain yang agak famous kat Malaysia ni. Even smartphone bawah RM1,500 pun, diorang still tak bagi lagi 90Hz refresh rate. Still ada 60Hz refresh rate dekat smartphone bawah RM1,500 diorang. Tapi dekat Infinix Note 12 ni, bawah RM800, but korang akan dapat skrin AMOLED. Cuma dekat dia punya skrin ni ada design kamera water drop screen. Benda ni diorang kena ubahlah untuk jadi ke punch hole display. Tapi berbalik kepada skrin AMOLED yang digunakan dekat smartphone ni, so punch hole display dan juga 60Hz refresh rate tu dapat dimaafkan lah sebab dia dah belanja kita skrin berjenis AMOLED. Apa pendapat korang? 90Hz refresh rate tapi dekat IPS LCD ataupun 60Hz refresh rate tapi skrin berjenis AMOLED? Komen kat bawah. Aku nak tahu juga pendapat korang macam mana. Jadi, skrin AMOLED 6.7 inci, sebuah skrin AMOLED yang besar untuk smartphone bawah RM800 macam ni. Bagi aku, dia dah cukup mewah lah. Kita dapat layan movie, layan game, layan macam-macam konten dengan best lah dekat smartphone ni. Sebab kita semua tahu, skrin AMOLED ni dapat paparkan warna yang vibrant, warna yang pekat. Memang best lah untuk sebuah smartphone. Dan ada satu berita baik untuk korang, yang mana smartphone ni, dia ada stereo speaker. Dia punya speaker ni ada 2, atas dan bawah. Cuma dia punya bunyi tu kalau aku buka pada 100% punya volume, dia agak sedikit pecah lah kalau muzik tu memang muzik yang tinggi. Tapi still untuk smartphone bawah RM800 dapat stereo speaker yang cukup lantang, cukup sedap lah bagi aku. Okay, kita try dia punya music. By the way, ini dah 100% lah. So aku tutup dia punya speaker bawah.
memang tak masuk akal. Smartphone bawah RM800 dapat stereo speaker. Baiklah, untuk performance dia pula, smartphone ni menggunakan chipset MediaTek Helio G96, sebuah chipset yang agak berkuasa jugalah untuk segmen mid-range. Kalau nak compare smartphone apa yang gunakan chipset yang sama, korang boleh tengok dekat Redmi Note 11 Pro yang bukan 5G. Smartphone tu pun yang korang rasa dah power tu pun, dia menggunakan chipset yang sama, Helio G96. Lepas tu korang akan dapat RAM yang besar, 8GB, dan boleh extend sehingga 5GB. So total RAM yang ada dekat smartphone ni boleh pergi sehingga 13GB. Untuk storage dia pula ada dua pilihan, 128GB dan juga 256GB. Jadi dengan berbekalkan Helio G96 dipadukan pula dengan 8GB RAM yang boleh extend sehingga 5GB, performance dekat smartphone ni bagi aku dah cukup padu. Nak main game yang berat dekat smartphone ni tak ada masalah, akan terasa lancar je. Cuma tak dapat layan grafik yang tinggi lah. Itu memang normal untuk smartphone mid-range. Dan berita baik lagi untuk korang yang gamers tega, yang memang suka lenjan main game dekat smartphone. Dekat phone ni korang boleh lenjan game sepuasnya lah, sebab dia ada cooling system. Dan juga dia ada saiz bateri yang besar, 5000 mAh. Bukan itu saja, dia punya pengecasan pun bagi aku dah cukup pantas, iaitu 33W. So lepas main game seharian, lepas tu bateri habis, bolehlah cas dengan 33W ni untuk korang rehat sekejap. Jangan asyik main game dari pagi sampai petang, jangan. Tak elok untuk badan. Untuk software dia pula, dia menggunakan XOS V10 dan Android 12. Walaupun aku jarang menggunakan brand Infinix ni, kali terakhir kalau tak silap 4 bulan yang lepas. Tapi sekali gunakan dia memang tak susah lah, memang tak rasa kekok, sebab dia punya interface ni memang mudah untuk kita gunakan. Dan aku yakin walaupun korang pertama kali menggunakan brand Infinix ni, tapi korang akan rasa tak kekok lah, tak rasa susah menggunakan phone dia. Sebab dia punya software ni memang friendly user. Beralih ke dia punya kamera pula, phone ni hadir dengan 2 kamera belakang dan 1 kamera selfie. 50MP untuk kamera wide, kamera utama, dan 2MP untuk kamera depth. Kamera selfie dia pula 16MP. Untuk hasil kamera dia, walaupun kamera dia biasa-biasa je, tapi agak berdosa lah kalau aku cakap kamera dia tak cantik. Sebab korang tahu ini adalah sebuah smartphone bawah RM800. Memang tak boleh nak harapkan all around yang bagus, yang cantik. Walaupun performance dia padu, tapi dekat kamera dia ni biasa-biasa je. Cukup lah dia punya detail dapat, warna dia pun cantik, sedap mata memandang. Cuma kalau dekat situasi low light, memang takkan dapat hasil yang baik lah. Kalau dekat situasi yang cukup cahaya, phone ni mampu berikan hasil yang baik. Dan ada satu benda yang menarik dekat dia punya kamera ni, dia ada features AR shot macam ni. Dia macam emoji, cuma dia punya pergerakan aku punya mulut ni tak begitu synchronize lah. Dan walaupun dia tak begitu synchronize, but still fun lah untuk gunakan dia. Kita boleh custom dia punya avatar ni, dia punya emoji dan juga background. Dan kita boleh tukar suara. Kalau tukar suara, macam ni lah dia. Ada suara monster, suara perempuan, memang nice lah. Kenangan yang lama menjelma. Baiklah, kesimpulan dia, dengan tanda harga RM769, kita akan dapat sebuah smartphone yang memiliki spesifikasi yang monster untuk segmen dia, segmen bawah RM800. Skrin AMOLED 6.7 inci memang jarang berlaku dekat smartphone bawah RM800. So dengan skrin yang canggih macam ni, yang cantik macam ni, kita boleh menikmati movie yang best lah. Boleh menikmati game yang cantik lah dengan skrin AMOLED. Lepas tu dia punya performance pun padu dengan berbekalkan Helio G96 dan juga RAM 8GB yang boleh extend sehingga 5GB. Bateri pun besar, 5000 mAh, dan juga fast charging 33W. Dan bagi yang suka smartphone yang boxy, smartphone yang ringan, inilah dia, Infinix Note 12. Tak lupa juga, kita akan dapat Android yang terkini lah untuk tahun ni, iaitu Android 12 in the box. So tak perlu tunggu update lagi.
terus dapat Android 12. Untuk kamera dia so-so je, tapi nice lah juga untuk smartphone bawah RM800 macam ni. Jadi dengan tanda harga RM769 tu, korang akan dapat spesifikasi yang monster, yang berbaloi. Dalam kata lain, sebuah smartphone yang berbaloi. Okey, macam saja video untuk Infinix Note 12 G96. Agak panjang nama dia dan brand yang jarang kita sebut, so agak susah sikit lah. Dari tadi aku tersasul dia sebut dia punya brand ni. So guys, macam saja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bull Gadget untuk buka flash. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.